Tak habis-habis masalah dunia manusia ni. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, apabila berlaku demikian, orang Islam ini tak puas hati bila datangnya keputusan daripada Nabi SAW. Lalu yang Muslim tu mengajak Yahudi, mari kita jumpa Saidina Umar pula. Mari kita jumpa Saidina Umar. Lalu kaum Muslimin, kerana dia tahu Saidina Umar ni cukup anti dan benci pada orang Yahudi, lalu orang Yahudi pun bersetuju. Bila sampai dekat Saidina Umar radhiyallahu anhu, orang Yahudi itu menentasi soalan, wahai Umar, kami dah jumpa Muhammad dalam menyelesaikan masalah kami, dan Muhammad telah menyatakan aku yang betul, dia yang salah. Lalu Umar kata, betulkah begitu? Ya wahai Umar, Rasulullah telah mengatakan aku yang salah, tapi dia betul. Tapi wahai Umar, aku nak minta pendapat kamu pula. Tengok perangai dia. Jadi kaum muslimin dan muslimat, apa yang berlaku? Jadi Umar kata tunggu sekejap. Dia pun naik ke rumah dia, kaum muslimin. Dia ambil apa? Dia ambil mata pedang tadi. Kalau nak tahu pendapat Umar, ini dia. Lalu dia pancung batang lehernya. Kerana apa? Kerana apabila ketetapan keputusan daripada Nabi, tidak siapa boleh mengingkarinya. Boleh keluar daripada Islam. Itu Umar tak. Jadi kalau kita nak bincang kaum muslimin, iaitu bahawa kebenaran tidak kenal siapa dia. Sama ada dia orang Yahudi ke, orang Islam ke, situlah kebenaran. Sebab kaum muslimin dan muslimat, Islam tidak mengajar kepada kita yang dikatakan ta'assub. Islam tak mengajar kepada kita fanatik, atau dikenali dalam bahasa moden sekarang ni orang panggil asabiyah. Islam tak mengajar sifat ketaksuban yang dikenali dengan asabiyah. Jadi apa itu asabiyah? Kamu muslim, ketaksuban dan kefanatikan ini, ada orang terjemah asabiyah ni orang yang mentahankan bangsa. Tak kena dia terjemah lagu tu. Asabiyah kaum muslimin dan muslimat kena disebut dalam hadis Nabi dalam riwayat Abu Daud, bukan daripada kalangan kami orang yang menyeru kepada asabiyah, bukan kalangan kami orang yang berjuang di atas asabiyah, dan bukan dan kami orang yang mati di atas asabiyah. Lalu kaum muslimin, ramai kita dengar bila sebut asabiyah ni, orang mengatakan orang yang mentahankan bangsa. Tak kena. Kita punya bangsa kita kena tahan, kaum muslimin dan muslimat kalian. Lalu para sahabat tanya, nak menjelaskan apa maksudnya. Ya Rasulullah, mal asabiyatu? Apa itu asabiyah? Apa itu ta'assub? Apa itu fanatik? Nabi kata, antu'ina qaumaka 'ala zulmi, iaitu kamu menolong kaum kamu di atas kezaliman. Maksudnya kaum kita tu zalim, berlawan dengan orang lain, jadi tolong kaum di atas kezaliman. Itu asabiyah. Okey, cara ringkasnya macam ni, kaum muslimin dan muslimat. Kita ada anak, orang lain pun ada anak. Tiba-tiba anak kita ni berbalah dengan anak orang. Islam mengajar kepada kita, tak kira siapa, mana yang benar, itu yang benar. Tiba-tiba anak kita ni salah, anak orang lain tu betul. Tiba-tiba kita ni kaum muslimin dan muslimat kalian membetulkan tindakan anak yang salah itu dan menyalahkan anak orang lain itu yang betul. Ini dikatakan asabiyah, sifat keakuan ini yang Nabi marah ni, yang Nabi tidak mengaku umat. Memang itu. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat kalian, kebenaran datang daripada Allah yang tidak mengenal siapa dia. Okey. Dan seterusnya firman Allah Taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Bila dah tahu kebenaran itu, barang siapa nak beriman, berimanlah. Barang siapa yang nak kufur, kufurlah. Kebenaran itu sudah jelas. Kadang-kadang Allah Ta'ala menjelaskan kebenaran itu bukan sekadar melalui Al-Quran, bukan sekadar melalui Al-Quran, bukan sekadar melalui utusan Rasul dan diturunkan kitab. Kadang-kadang kebenaran itu boleh nampak dari ciptaan Allah Ta'ala. Sudah jelas. Bila sudah jelas kebenaran itu, Allah Ta'ala kata, kalau begitu barang siapa nak beriman, berimanlah. Barang siapa nak kufur, kufurlah.
Tapi kena ingat, yang beriman begini balasannya, yang kufur ini balasannya. Karena Allah Ta'ala telah menjelaskan segala-galanya, maka tak ada hujah bagi manusia ini depan Allah Ta'ala besok, ya Allah aku tidak tahu. Tak ada hujah. Karena sudah jelas kaum muslimin dan muslimat kalian didatangkan Rasul, diturunkan kitab. Kadang-kadang Allah Ta'ala kaum muslimin dan muslimat suruh kita kaji. Suruh kita kaji. Baik macam ni, untuk datang kebenaran daripada Allah Ta'ala. Kajian dari sudut kita kata alam ataupun sains, kata orang zaman sekarang. Barang siapa yang suka mengkaji, bukan sekadar Al-Quran, bukan sekadar hadis, bukan sekadar kitab, bukan sekadar Rasul. Kalau orang suka beriman, dia nak nambah keiman, dia boleh buat kajian tentang ciptaan Allah Ta'ala. Sebab mengajar di Petronas ni, kita ambil citra Petronas. Dulu masih mengaji hadis kaum muslimin, walaupun hadis ni ada doaihkan oleh ahli ulama. Rasulullah pernah kata, apabila kamu mandi laut, jangan kamu mandi air sejuk sekali. Dia boleh merosakkan badan. Kerana di bawah laut itu adanya api. Manalah kita tahu dulu. Cuma Nabi kata begitu, kita beriman pula-pula ialah. Tapi bukti realitinya kita tak tahu. Betul tu. Tapi rupa-rupanya bila cari gali ada berlaku kaum muslim-muslimat, memang di laut itu ada api di bawahnya. Jadi itu Petronas cari gali, dia lebih tahu lagu itu dalam permasalahan ini. Baru kita nampak maksud begitu kebenaran daripada Allah Ta'ala itu, maka menepati ciptaan Allah. Okey, habis. Misalnya kaum muslimin dan muslimat, saya ambil satu perkara. Kenapa saya baca dalam satu artikel yang ditulis oleh seorang ulama yang terkenal dalam bidang Islam dan sains ni, iaitu Dr. Abdul Majid Zandani. Sekarang masih hidup lagi, hidup di Yaman. Apabila berlaku satu perkara musibah atau penyakit yang menular di satu negara di dunia ni, ialah Jepun. Penyakit itu dikenali dengan penyakit anjing gila. Ada di Jepun itu satu tempat menular penyakit anjing gila. Semua orang tahu orang Jepun ni orang yang cepat menangani masalah. Tapi pada masalah penyakit anjing gila ni, mereka cari dan mereka cari, mereka tak temu bagaimana ubat untuk menahan penyakit anjing gila yang menular. Tahu kan penyakit anjing gila? Kalau kita tengok orang kena penyakit macam ni, kesan daripada gigitan anjing atau kesan dia makan daripada bekas yang dijilat oleh anjing, jadi kesan penyakit anjing gila. Bermaksud dengan perangai yang gelojok dan dengan keadaan mudah nak marah. Kadang-kadang bila anjing menyalak, dia pun nak menyalak. Itu kata penyakit anjing gila. Ini berlaku di Jepun. Jadi bila orang Jepun ni, kaum muslimin dan muslimat, kan dia tak tahu apa dah ubatnya, sudah dia pergi buat. Tapi yang peliknya, mereka tanya, cuba kita tanya Islam, adakah Islam ada jawapan? Lalu kaum muslimin mereka setuju. Bila setuju, apa yang berlaku ya? Maka mereka panggil ulama Islam, di antaranya yang sanggup berhadapan dengan keadaan soalan macam ni ialah Dr. Abdul Majid Zandani. Dr. Abdul Majid Zandani, kaum muslimin, dia kata, aku pun tidak reti dan aku pun tak pandai, tapi tergeraknya hati aku nak datang ke Jepun. Sedangkan aku tak tahu pun apa ubat, tapi aku yakin Islam ada jawapan. Tak tahulah kaum muslimin, Tuhan beri dia tu macam tu. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat kalian, bila sampai Jepun, orang tanya tentang penyakit gila. Dia kata, dalam pandangan agama kami, iaitu Islam, apabila anjing jilat bijana, Nabi kami kata, anjing jilat bijana, bijana ni periuk belanga lah, pinggan mangkuk. Nabi kami suruh sambak periuk belana dan bijana itu dengan air tanah sekali dan dengan air biasa 6 kali. Nabi kami suruh kata begitu. Okey. Jadi Nabi kami tak suruh cuci dengan sabun. Walaupun sabun pada zaman sekarang cukup hebat.
ada sabun ekonomi handalan kamu pun tak cuci juga. Walaupun handal tak ada mana, tapi dengan air tanah. Maka ulama-ulama kami berkata, bukan sekadar anjing jilat bejana. Kalau orang kena gigitan anjing pun, bekas gigitan itu pun kena samuk juga, kata ulama kami. Maka sekadar tu saja. Jadi rupa-rupanya setelah mana Dr. Abdul Majid Zadani cakap gitu, lalu orang Jepun buat kajian. Bila buat kajian kaum muslimin dan muslimat, kan rupa-rupanya, ya Allah, mereka mengatakan dalam resolusi yang ada, iaitu bahawa tanah ni kaum muslimin, bila anjing kuman dia lekat pada pinggang mangkuk atau pada tubuh badan seorang, dia tak hilang. Bukan mati, tidak, dia takkan mati, bukan dia tak hilang. Jadi untuk menanggalkan kuman yang lekat daripada pinggang mangkuk atau maka dengan melalui air tanah saja. Air tanah itu yang hilang, tapi tidak mematikan kuman. Oh begitu. Barulah kata Dr. Abdul Majid Zadani, setelah berapa lama aku jadi doktor, aku tidak tahu apa itu maknya yang Nabi suruh sama. Rupanya sama air tanah itu cabang untuk menghilangkan, mencucikan najis yang ada di anjing.